daripada basic asas awal Bollinger Band. Okay, sebab Bollinger Band ni adalah yang paling penting Bollinger Band Okay, Bollinger Band ni adalah yang paling penting dalam BBMA. Kalau kita tak tahu Bollinger Band, kita tak boleh nampak apa yang berlaku dalam chart dan apa yang kita nak cerita sebenarnya di chart ni. Okey. Macam hari ni saya ambil satu chart GU. Okay, malam ni GU saya tengok ada satu peluang sell. Di mana kat sini ada satu peluang sell. Okey, kalau kita nak declare dia sebagai kalau kita nak tengok trend mula-mula macam saya cakap minggu-minggu yang lalu, dekat sini GU adalah trend sell, di sini ada bawah MA50. Sebab saya kata BB ni paling mustahak dalam BBMA. Kalau kita tak tahu bentuk-bentuk BB, kita takkan boleh entry. Macam ni kita nampak BB mendata di zone ni. Kita nampak BB mendata kat zone ni di time frame weekly. Contoh. Okey, perjalanan market bermula selepas ini. Ini adalah sideways zone. Okey. Lepas dia berjaya memecahkan lower ni dan akhirnya dia buat satu penurunan dan BB terbentuk trend ataupun BB terus mengembang. Okey. Kat sini BB mendata ni BB mengembang. Bila BB mengembang macam ni, trend sell adalah kuat. Dia baru bermula sell kat sini. Dan sini ada momentum dan dia naik nak buat re-entry di zone ni. Di sini seperti yang kita cerita 2 minggu lalu. Okey, di sini adalah zone sell. Dekat sini ada reversal candle berlaku di MACD. Okey, sebabkan dia weekly, dia agak lama perjalanan. Weekly dia set up agak lambat siap. Tapi kita tahu dia dah sell. Dia dah dalam trend sell. Ingat dia dalam trend sell sekarang. Okey, GU. Dalam keadaan sekarang ni Dan saya buka di daily, kita akan nampak di daily ada setup re-entry untuk weekly punya sell. Setup dia berlaku dekat time frame lebih kecil daripada dia. H4 daily akan berlaku setup lah. Kalau final technical kita boleh tarik di zone ni lah. Okey, tu saya tak mau ulas hari ni, mungkin ujung-ujung ni saya ulas lah. Okey. Okey, kat sini saya nak semua orang perhatikan Bollinger Band ni. Okey. Semua orang kena perhatikan Bollinger Band ni. Okey, apa itu BB mendata, apa itu BB mengembang. Okey, apa yang kita nak tengok di BB mengembang ni. Apa yang kita nak tunggu di BB mengembang ni ataupun BB mendata ni. Okey. Faham? Okey, dekat sini saya tengok okey, dekat sini 4 jam. Okey, 4 jam dah berlaku satu signal margin kat zone ni. Dalam keadaan BB mendata dan dia dah keluar momentum di zone ni dan dia naik nak buat re-entry di kawasan ni. Di sini kita akan nampak ada satu reversal di MACD. Ini adalah peluang untuk kita ambil sell. Dan saya tengah sell sekarang GU ni. Saya sell kat sini sekarang. Lebih kurang dah jalan lebih kurang dalam dah jalan baru jalan 9 pip lah. Okey. Tengok BB mendata. Okey, dekat sini setup terjadi Ni ada momentum dan dia nak buat re-entry di zone ni. Bila dia nak buat re-entry dia akan buat sideway. Bila dia buat sideway di zone ni dan kita hanya menunggu di low BB-nya untuk
lihat apa yang berlaku. Kalau kat sini ada extreme ataupun MHB di zone ni, kita boleh buy. Kita tidak buy di zone ni. Seperti yang kita belajar yang sebelum-sebelum ni basic, kita entry di zone ni. Kita entry dekat sini. Dan akhirnya dia datang balik tempat kita entry. Seboleh-bolehnya kita entry di low BB mendata. Sebab tu dalam nota yang saya bagi tu penting untuk BB mendata kita faham lah. Saya buat ni sebab dulu kita tak pernah tengok BB mendata, BB mengembang ni untuk ambil entry. Kita hanya lihat MA5 10 high dengan MA5 10 low saja. Okey, macam ni kita nampak bila kita nak entry yang terbaik mesti di zone BB mendata. Kita tengok kalau sini kita nampak BB ni kecut ni adalah BB mendata di time frame lebih kecil. Okay, yang baru masuk boleh apa kan mute suara ya. Okey, soalan apa? Ada yang nak suruh saya perlahankan sikit. Okey, saya perlahan sikit ah. Mau 2 jam ni. Okey, nanti kita jawab soalan tu. Saya nak cerita BB sekejap ya. Okey, dekat sini nampak ada BB mengambang, ada momentum dan dia buat sideway. Di sini adalah sideway di time frame kecil lagi. Di sini ya, setup boleh terjadi ya. Sebelum pergerakan buy atau sell berlaku, dia mesti ada sideway. Di zone sideway ni lah kita nak entry di top ataupun low BB. Okey. Tengok dekat sini pun sama, bila berlaku sideway kat sini, yang panjang dekat H1, kita tahu H4 ada re-entry. Setup. Okey, kalau kita nampak dekat daily panjang sideway, kita tahu dia adalah untuk daily re-entry. Macam itulah dia berlaku dan terus berlaku. Macam ni bila kita nampak sideway berlaku dekat daily, dia adalah re-entry untuk weekly. Faham ah? Okay, saya harap ringkasan BB ni menjelaskan sikit ah. Okay, saya tahu ramai yang tak sabar nak cerita pasal FM ni ah. Okay, soalan GU sekarang dan EJ pagi tadi ada FM setup dan dia jalan terus. Okay, kita tengok EJ. Saya dah bagi tahu EJ pagi tadi sebelum dia jalan. Saya cakap EJ buy kan. Okey, kita tengok pair EJ. Kita tengok pair EJ. Okey. Okey. Untuk Bollinger Band tadi sedikit ringkasnya boleh faham ah? Kenapa BB mendata tu ya? Okey, EJ pagi tadi saya cakap buy. EJ saya kata buy di H4. Kenapa dia buy? Kita tengok. Okey, semasa saya cakap tadi dia ada reversal selepas momentum, dia ada satu momentum. Dan di sini ada reversal candle di reject di MA low dan di MACD. Di sini kita dapat satu signal menyatakan dia akan naik. Okey. Ini untuk 4 jam ah. Sekarang dah 12 jam dia naik. Siapa ada follow tadi rezeki. Okey, saya tak ambil. Saya ada satu setup yang saya tengah jalan tadi, saya tak ambil EJ ni. Tapi saya bagi tahu tadi kan. Okey, di sini ada satu reversal. Jelas kan? Di sini ada reversal. Masa saya cakap tu dia close candle ni. Dia keluar reversal dan dia muncul candle baru di zone ni. Saya kata buy kat zone ni. Bila kita check. Ada dua pilihan macam mana kita nak detect
margin ya. Yang pertama kita boleh guna Fibo. Fibo kita boleh tarik macam ni ya. Kita boleh tarik di sini. Okey. Dan kita cek SOP dia adalah M30. Apa berlaku kat M30? Sebenarnya kita dah tahu awal ada break level 23.6 dan candle ni telah mati di break, telah berjaya di break oleh candle ni. Candle ni dah mati untuk penurunan dan kita tunggu untuk re-entry. Di sini dia bagi satu peluang di 50. Kalau di confirmation M30 lah kita nampak ada satu peluang di zone sini. Dan bila kita tengok di M5 kita akan nampak setup di 50 tu berlaku lepas momentum. Di sini pun ada satu signal full margin ataupun reversal candle berlaku di MACD di zone ni jugalah. Sebab tu tadi dia naik bersamaan dengan 80 pip. Okey, tak ada siapa jangka pun dia naik 80 pip Naik 80 pip kat zone sini. Okey. Ni sebab tadi kenapa saya kata dia nak buy. Okey. Dan minggu-minggu ni ada lagi beberapa setup margin yang saya entry. Okey, kita check lagi minggu ni saya ada entry dekat NJ. Okey. Kenapa margin berlaku kat NJ masa tu? Okey, di sini masa saya entry di sini ada satu reversal ataupun signal di H1 limit BB ni ya, di sini, dan saya buy lebih kurang dalam 38 pip. Saya pun margin lebih kurang dalam 381 dolar. Okey. Di sini juga bila kita tengok lagi signal-signal yang terjadi. Margin seperti yang saya cakap, dia berlaku di dua tempat, lepas arah kukuh dan selepas momentum. Di dua tempat ni lah kita kena tunggu peluang-peluang yang kemungkinan berlaku. Okey, kita cek lagi. Okey, di sini kita cek lagi pair yang saya entry minggu lalu. Kita tengok lagi dekat sini apa peluang chef. Okey, nampak di sini pun sama. Dekat 4 jam juga berlaku signal margin reversal berlaku di MACD MACLO. Di sini adalah confirmation, di sini adalah signal yang kita jumpa. Confirmation M30, kita akan nampak apa berlaku dekat M30. Ni kalau kita tak nak tarik Fibo. Kalau tak nak tarik Fibo, kita boleh tanda macam tu dan kita nampak ekstrim berlaku di zone ni dan kita tahu 4 jam akan naik. Macam tadi saya tarik Fibo, macam ni tak tarik Fibo. Ada dua cara. Tak tarik Fibo ataupun tarik Fibo. Tak tarik Fibo boleh, tarik Fibo pun boleh. Yang ni yang saya tunjuk tadi yang tarik Fibo. Dekat sini yang tarik Fibo. Tapi kalau tak nak tarik Fibo, boleh juga. Margin ni kita boleh tandakan di situ dan kita lihat di confirmation TF apa terjadi di zone tu. Keluar extreme buy di zone ni ya. Tunggu dia break. Kalau biasa saya tak tunggu break lah sebab saya dah nampak biasa dah keluar yang ni. Saya hanya tunggu dekat sini ada tak ekstrim. Kalau ada ekstrim macam ni saya akan masuk buy ya. Okey. Jadi saya dapat confirmation awal kat situ lah.
Dan dalam takdir kita tengah entry kat sini, dia bagi lagi peluang di zone ni untuk tambah lot. Di sini pun kita bagi untuk tambah lot. Re-entry yang berlaku kat situ lah. Okay. Lagi satu tadi, okay, GU. Okay, kita tengok GU. GU ni, okay, GU. Okay, kita tengok GU. GU ni 4 jam ada satu. Sini adalah momentum. Dah naik, buat re-entry. Dari sini kita target ada satu peluang full margin di zone ni. Yang sekarang ni ya. Dan bila kita check dekat 4 jam, kita akan nampak ada extreme dekat sini. Sini bukan satu extreme lah. Dia ada 2 extreme di zone ni. Jadi untuk GU saya kata dia nak sell. Tadi dekat sini ada satu extreme, dekat sini ada extreme kedua, dan break dan boleh sell untuk zone ni ya. Kita boleh sell, dan kalau keluar extreme di zone ni kita boleh TP. Kalau ada keluar momentum, just hold. Okay. Ni yang berlaku dekat GU. Alright. Okay, lagi kita check lagi mana-mana pair yang ada peluang. Okay. Kenapa yang saya tengok, kalau kita nak ambil full margin ni, kita kena check betul-betul lah. Sebab tak semua signal untuk full margin adalah valid. Tadi ada saya, okay, dekat sini kebetulan saya buka AU, kita nampak ada satu reversal di top BB. Di sini boleh cari peluang untuk sampai ambil low. Okay, di sini ada peluang untuk sampai ambil low. Dan kita tengok sini ada, kita tunggu dia break. Sekarang dia dah break, dia dah test di level 23 pun. Jadi scalping M5 dah ada entry sell. Dia dah turun. Dekat sini dia nak buat entry lagi lah. Dekat sini kita dah nampak ada satu peluang sell. Sampai di zone ni, bila berlaku kat BB Mendata, 2 tempat kita boleh target sampai di sini ya. Faham tak ni? Masih ada yang keliru lagi? Okey, NU. Okey, kita tengok NU. Saya cari, saya nak tunjuk benda-benda yang mudah orang nampak sebenarnya. Saya tak nak banyak orang, kita banyak sangat dekat tengok chart, cari benda-benda yang tak ada peluang, yang tak ada potensi. Carilah reversal ni sebenarnya adalah lebih besar peluang untuk kita buat duit. Tadi saya ada share tadi kan, ingat tak saya ada share eChef. Saya ada share eChef. Saya kata eChef tengok dekat sini ada satu peluang. Saya kata try check untuk buy di zone ni. Tengok dah ada extreme buy yang berlaku di zone ni. Sebab tu kita tengok dia naik dah jalan lebih kurang dalam 31 pip. Okey. Nampak kat sini. Situ saja perjalanan dia. Nampak ada extreme buy. Ini BB Mendata ni ada extreme buy. Jadi kita tunggu buy lah. Kat sini kita boleh buy, kat sini pun kita dah boleh buy dah. Okey. Penting signal. Saya nak tunjuk ni sebab saya nak tahu signal tu kita faham tak? Signal ni apa? Okey, dekat sini dekat M30 dan ada momentum dekat sini sekarang dah ada satu rejection dekat MB510 low. Jadi kita check kat H1 ada apa? H1 ada satu pin bar di zone ni. Sekarang. Jadi kita nampak sekarang dekat H1 ada satu peluang re-entry. Adakah dia nak jalan? Tu kita kena check di M15. Apa berlaku kat sini? Kat sini belum ada extreme buy. Jadi kita tak boleh entry lagi sebab tak ada extreme buy di zone ni. Nak entry boleh tunggu dia buat extreme buy, dia masuk balik di line ini. Contohnya macam ni, dia turun buat extreme buy. Dia datang balik break line kita.
tanda tadi dan test baru buy. Faham ah? Kalau kita buy kat sini, kita akan ada masalah. Sebab dia tak bagi tahu lagi untuk buy. Extreme tak ada kat zone ni lagi. Okay. Harap faham ah. Okay. Kita check dekat 4 jam dia. Okay. 4 jam dia untuk dia apa? Untuk untuk margin tak nampak, tapi dia ada satu setup dekat low BB reversal sebab tu dia naik sekarang. Sebab kalau kita main reversal dekat low top dengan mid BB adalah besar peluang untuk kita raih profit daripada cari benda-benda yang kita tak tahu, tak apa-apa yang kita cari kita tak tahu, jadi kita akan bermasalah lah. Kita akan floating, kita akan tak dapat apa yang kita cari. Itulah sebenarnya. Kita tengok GJ daily apa tak ada, peluang weekly ada satu. Weekly ada reversal sampai MA low dah sekarang. Dia masih lagi momentum sell. Jadi kita hati-hati, GJ ni masih berpeluang untuk sell. Jadi kenalah hati-hati kalau nak buy. Kalau buy sementara tu mungkin boleh, tapi kita fokus sell sebab target besar dia sell. Okay. UJ tadi dia ikut EJ juga, dia punya pattern, tapi dia punya reversal kita tak jelas, jadi kita tak ambil. Di sini ada satu apalah, tapi saya tak nak declare lah. Kalau nak boleh lah, boleh ukur juga sebab dia ada momentum di sini ya. Di sini ada momentum, kita boleh ambil ukur kat sini dan kita boleh target. Okay. Okay. Faham tak? Faham ah? Okay. Masing-masing faham ah? Kenapa saya kata reversal tu kena ada di zon-zon tertentu, selepas arah kukuh ataupun selepas momentum. Okey, kita check lagi ya pair-pair yang lain. Okey.
you